untuk kewangan dia menjadi haram, ya, haram. Jadi setiap keputusan, ya, untuk merancang keluarga haruslah dibincangkan, ya, dengan pakar pakar sakit puan, ya, supaya mendapat pandangan yang lebih lanjut, ya, mengenai perkara ini. Secara keseluruhan, merancang keluarga di dalam Islam adalah dibolehkan, ya, dengan syarat pertamanya kita sebagai umat Islam terutamanya mestilah redha sekiranya kita telah merancang dengan beberapa perkara, beberapa metod, maksud saya perancang keluarga, tetapi Allah masih lagi, ya, memberi kita zuriat, ya, masih lagi memberi rezeki itu. Jadi kita mestilah redha. Itu adalah perkara pertama yang utama yang mesti kita pentingkan, ya, dalam perancangan keluarga. Maksudnya walaupun kita merancang keluarga kita, tapi kita mesti rasa redha sekiranya Allah masih memberikan kita rezeki itu. Dan yang kedua, ia adalah dibolehkan sekiranya tidak memudaratkan para ibu, ya. Dan jika lihat beberapa metod yang kita gunakan, ya, cara-cara untuk merancang keluarga secara keseluruhannya tidak berbahaya kepada ibu, ya, dia tidak berbahaya, cumanya dia ada side effect dia, kesan sampingan, ya. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga, kita selain daripada tidak membahayakan ibu, dia adalah hendaklah dipersetujui, ya, oleh kedua isteri dan suami. Maksudnya merancang keluarga hendaklah persetujuan antara suami dan isteri. Dia tidak boleh seorang isteri itu merahsiakan, ya, daripada suami. Suami mesti tahu, ya, bahawa isteri sedang mengambil pil hormon ataupun sedang mengambil injection ataupun sedang mengambil alat dalam rahim ataupun implan, ya, untuk merancang keluarganya. Jadi tiga perkara ini adalah amat penting, ya, dalam Islam untuk merancang keluarga. Saya ulang lagi sekali, pertama kalinya kita mesti redha. Walaupun kita merancang keluarga kita, tapi kita mesti redha bahawa rezeki itu Allah yang bagi. Yang kedua, kita mesti yakin yang perancang keluarga itu bukanlah sesuatu yang memudaratkan. Dan yang ketiga, dia hendaklah persetujuan antara suami dan isteri, ya. Itu amat penting. Dan secara rata-ratanya bila sepasang suami isteri, ya, ingin merancang, selalunya dia akan datang, ya, bertemu pakar perubatan, pakar sakit puan, ya, untuk mendapat maklumat yang lebih lanjut. Dan saya rasa itu adalah keputusan yang paling tepat daripada anda semua membuat keputusan yang sendiri, ya, dan mengambil kira pandangan-pandangan luar yang belum tentu lagi tepat, ya. Dan saya ingin memberikan dua condition, dua situasi di mana Islam ini sebenarnya membenarkan merancang keluarga. Because kerana ada antara pendapat, ya, yang mengatakan haram untuk merancang keluarga kerana kita seolah-olahnya menghalang, ya, macam seolah-olahnya menolak rezeki yang Allah ingin bagi. Tapi sebenarnya menolak rezeki yang Allah bagi itu sekiranya kita macam menggugurkan kandungan, ya, seolah-olah membunuh anak kita seperti zaman jahiliah. Itu sebenarnya yang jatuh kepada haram. Tapi sekiranya kita ingin merancang keluarga, menjarakkan anak, menjarakkan bilangan anak, ya, ini sebenarnya adalah dengan tujuan untuk kesihatan ibu itu sendiri dan juga kesihatan bayi kita yang baru lahir, ya. Dan kita juga mesti bersikap adil kepada para ayah semua, bersikap adil pada isteri. Maksudnya kita mesti memberi tempoh kepada isteri kita untuk kembali sihat, ya, kembali bertenaga untuk mengandung kali yang kedua. Sedangkan anak kita juga yang masih kecil masih ingin menyusu. Apa akibatnya jika ibu mengandung terlalu awal? Anak kita pun tidak boleh menyusu. Sedangkan saya ingin memetik satu ayat di dalam Al-Quran, ayat 233, ya. Saya tak bacakan ayat ni, tapi saya ingin bacakan maksudnya. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Selama 2 tahun penuh. Ini adalah ayat daripada Al-Quran. Maksudnya Allah sendiri menggalakkan ibu menyusu seseorang anaknya selama 2 tahun penuh. Maksudnya apa? Maksudnya
ibu digalakkan ya untuk menjarakkan anaknya sekurang-kurangnya 2 tahun. Dan ini amat selari dengan bahagian perubatan ya, di mana 2 tahun adalah jarak yang paling bagus untuk menjarakkan anak-anak untuk kesihatan ibu dan anak itu sendiri. Okey, saya teruskan lagi dengan ayat yang seterusnya. Dan kewajipan ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dan cara yang sepatutnya. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Seseorang tidak dibebani lebih daripada kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kerana anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita kerana anaknya. Dan seterusnya, ahli waris pun berkewajipan seperti itu juga. Apabila kedua-duanya ingin menghentikan penyusuan dengan persetujuan dan bermesyuarat antara kedua-duanya, maka tiada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tiada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Saya ingin mengulas ayat ini. Sepemahamannya saya, ayat ini menunjukkan Allah menasihatkan ibu-ibu untuk menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh. Maksudnya untuk kita merancang juga keluarga kita. Dan betapa pentingnya seorang ibu yang menyusukan anak untuk diberi peluang ya untuk dia pulih ya daripada proses bersalin, di mana Allah mengatakan dia tidak akan tidak suka ya untuk membebani seorang ibu dan juga seorang ayah. Mungkin jika anak-anak terlalu kerap ya, anak ramai, dan itu menjadi bebanan juga kepada ayah ya. Dan ibu-ibu ni sekiranya tidak mampu untuk menyusu, Allah bagi kemudahan lagi untuk dia memberi anaknya disusukan oleh orang lain. Maksudnya betapa pentingnya penyusuan itu sendiri kepada seorang anak yang masih kecil. Okey, saya ingin menyatakan satu lagi keadaan di mana di zaman Rasulullah sendiri, para sahabat ya berjumpa dengan para Rasulullah dan bertanya ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah dibolehkan ya merancang keluarga secara azal? Maksudnya air mani itu dibuang keluar daripada farash isteri. Rasulullah sebenarnya telah memberikan jawapan yang tidak menghalang dan tidak juga mempersetujui. Maksudnya di zaman Rasulullah sendiri pun merancang keluarga ini telah dipraktikkan dan Rasulullah sendiri tidak menghalangnya. Ya. Dan ini adalah 2 keadaan di mana saya rasa telah diambil kira ya oleh para ulama kita untuk memberi pandangannya ya dalam segi perspektif Islam, di mana merancang keluarga untuk merancang bilangan anak dan menjarakkan anak itu sendiri adalah dibenarkan. Yang menjadi haram adalah jika menggugurkan kandungan dan membuat pemandulan ya, maksudnya pemandulan ni proses sama ada pemandulan isteri ataupun suami secara tidak ada sebab ya. Sekiranya seorang ibu meminta untuk doktor mengikat tiup falopionnya untuk tidak mengandung lagi tanpa sebab, itu adalah haram. Tetapi sekiranya para ibu ingin ataupun dinasihatkan ya oleh doktor sendiri untuk mengikat, untuk kaedah ikat ya, di mana kaedah ikat ini adalah permanen ya, kaedah pemandulan maksud saya. Jadi itu adalah diharuskan kerana demi kesihatan ibu sekiranya mengandung yang mungkin boleh membahayakan nyawanya, dan juga mungkin ada masalah medical perubatan yang lain ya, masalah perubatan lain seperti ibu-ibu yang ada masalah jantung ya, yang juga boleh menyebabkan kehilangan nyawa dia sekiranya mengandung lagi. Okey. Jadi saya harap dengan penerangan saya yang sebentar tadi, anda semua boleh faham bahawasanya kita boleh membuat kesimpulan di sini kaedah perancangan keluarga ya dalam perspektif Islam adalah dibenarkan ya sekiranya untuk merancang bilangan anak dan menjarakkan anak ya, dan menjadi haram sekiranya kita berniat ya untuk menggugurkan ataupun membuat proses pemandulan tanpa sebab ya. Okey, dan dibenarkan juga sekiranya ibu mengalami masalah perubatan yang boleh merenggut nyawanya. Dan sekarang saya ingin pergi ke topik yang seterusnya, di mana kita ingin membincangkan apakah cara-cara
merancang keluarga ya, yang selalu doktor bincangkan ya dengan pesakit-pesakit, terutamanya selepas proses kelahiran. Tetapi kadang-kadang after kelahiran ni ibu-ibu terlalu lemah ya, dan kadang-kadang ramai yang belum lagi terfikir ya apa perancangan keluarga yang hendak dipraktikkan ya. Mungkin belum lagi bersedia untuk buat keputusan, ataupun belum lagi berbincang panjang lebar ya dengan suami. Selalunya saya sendiri akan berbincang mengenai perancangan keluarga ni sewaktu postnatal follow up ya di klinik. Ini antara topik-topik penting pada saya, kerana bagi seorang doktor kesihatan ibu sendiri adalah sangat penting. Bukan setakat kesihatan fizikal, tetapi kesihatan mental ibu itu sendiri. Kerana ibu-ibu inilah yang akan mendidik anak-anak di rumah, bagaimana ketahanan mental dia untuk mendidik anaknya dan menunjukkan contoh kepada anak-anak di rumah. Sekiranya seorang ibu dibebani ya dengan anak-anak yang ramai, terlalu ramai, dan ibu sendiri mempunyai tanggungjawab yang sangat banyak di rumah, saya rasa ini sangat membebankan seorang ibu dan boleh menjejaskan kesihatan jasmani dan juga mental beliau. Sebab itu saya sangat pentingkan ya perancangan keluarga, dan selalunya saya akan berbincang dengan panjang lebar dengan para pasangan ya, apakah contoh-contoh dan metod saya yang kita boleh gunakan. Antaranya kita boleh gunakan cara menggunakan alat ya yang tidak mengganggu ya hormon isteri. Ada para suami yang tidak gemar ya sekiranya isteri menggunakan alat-alatan ataupun mengambil hormon ya untuk sama ada makan ataupun injection ataupun implant. Jadi kita ada secara yang tidak mengganggu ya hormon isteri. Sebagai contoh ya, sekiranya isteri mempunyai kita haid yang sangat teratur yang kita panggil regular kita haid yang sangat teratur, jadi para isteri boleh mengambil waktu subuh ya, tempoh waktu subuh tu sebagai salah satu cara beliau merancang. Contohnya katalah setiap 30 hari seorang isteri ni akan mendapat periodnya yang pertama. Jadi macam mana untuk kira bilakah waktu subuhnya? Selalunya saya akan bagi contoh ya, sekiranya 30 hari, jadi 14 hari sebelum period yang seterusnya tu selalunya akan berlaku ovulasi ataupun subuh ya. Jadi dalam tempoh ini itu adalah target hari kita subuh. Jadi puan-puan jangan target hari itu saja subuh ya. Kita mungkin perlu awalkan 2 hari ataupun lewatkan 2 hari daripada tarikh target kita itu. Jadi elakkan 4-5 hari ini daripada kita bersama. Itu salah satu caranya. Kita tahu waktu subuh kita, jadi kita elakkan waktu subuh kita itu daripada bersama. Dan sekiranya kalau kita bersama, mungkin kita boleh praktikkan ya yang zaman Rasulullah dulu, sahabat-sahabat dulu praktikkan ya, di mana suami boleh keluarkan air mani dia di luar. Tapi ini mestilah dengan persetujuan isteri ya. Dan selain daripada itu, para suami juga boleh memakai kondom ya untuk mengelakkan. Tetapi pemakaian kondom ini untuk sesiapa yang kurang pandai atau kurang biasa, risiko untuk mengandungnya adalah tinggi ya, sebab dia boleh berlaku kebocoran ya, kebocoran kondom itu sendiri. So failure rate dia sangat tinggi, mungkin dalam 20 to 30%. Jadi kita boleh gunakan ya, tetapi kita kena bersedia sekiranya berlakunya kehamilan yang tidak dijangka ya, dengan cara kita panggil natural lah ya, senang. Okay, so tadi doktor mention satu adalah tempoh subuh, yang kedua adalah buang luar ya, air mani itu kita buang kat luar ya para suami, dan juga pemakaian kondom. Okey, sekiranya dari segi perubatan ya, dari segi perubatan menggunakan pil, injection atau alat-alat ya untuk mengelakkan kandungan. Contoh yang pertama adalah pemakanan pil, pil perancang ya, pil perancang keluarga.
Pil perancangan keluarga ni ada dua jenis ya. Satunya dia ada satu saja hormon, di mana sekiranya kita ibu-ibu yang mengandung bersalin yang ingin menyusukan anak ya, doktor akan sarankan mengambil pil hormon yang kita panggil jenis ni lah ya, yang ada satu hormon progesterone only pills ya. So hormon ni dia tidak akan mengganggu susu ibu, dan ibu boleh meneruskan penyusuan sambil merancang keluarga ya. Dan hormon yang kedua dia mengandungi dua jenis hormon, di mana hormon estrogen dan progesteron, di mana hormon ini boleh menyebabkan susu menjadi kurang. Dan selalunya doktor akan menasihatkan sekiranya ya ibu-ibu ingin bertukar kepada pil hormon yang kedua ini, dinasihatkan selepas anak-anak telah mulakan pemakanan ya. Jadi penyusuan pun sudah mula berkurang, susu kita dah mula berkurang, kita boleh bertukar kepada pil hormon yang ada mengandungi dua jenis hormon ini. Mungkin puan-puan semua agak confused mana satu nak pilih hormon yang digunakan ya. Pil hormon yang mana ni saya nak pilih ni. Okey, so untuk keterangan lanjut pada saya, hendaklah membuat perbincangan ya dengan pakar-pakar sakit puan-puan semualah ya. Jadi bila nak bertukar, waktunya, kenapa nak ambil yang ni, kenapa yang ini, itu semua akan dinasihatkan oleh doktor. Selalunya secara generalnya, jika hendak menyusukan anak, doktor akan nasihatkan jenis hormon yang ada satu jenis pil, dan sekiranya kemudian ya untuk mendapatkan period yang lebih teratur dan cantik, doktor akan menasihatkan ya untuk menukar kepada hormon yang mengandungi pil hormon yang mengandungi dua jenis hormon ya. Okey. So itu adalah metod yang pertama. Yang kedua, mungkin puan-puan pernah dengar ya, injection ya, maksudnya suntikan. Hormon suntikan ni puan boleh dapatkan di mana-mana klinik, dan kena berulang-alik ya, 3 bulan sekali. Jadi ada orang tak suka ya untuk kena suntikan ya setiap 3 bulan sekali ni. Jadi mereka mungkin memilih cara lain. Dan suntikan ini sendiri pun mengandungi side effectnya sendiri ya. Dia selalunya boleh menyebabkan kita tak period ya, tak mendapat haid ya tiap-tiap bulan, dan kadang-kadang kita boleh mendapat kenaikan berat badan, dan juga kelewatan untuk mendapat kesuburan ya. Selepas last injection kita tu, kesuburan tu lambat datang. Dibandingkan dengan pil hormon, kebanyakan after kita berhenti makan pil hormon tu, kesuburan kita cepat datang ya, quite immediate. Tapi injection ni dia lambat sikit ya, 3 bulan satu kali kena di injection, dan side effect dia yang lambat datang subur. Jadi tidak ramai yang berminat. Walau bagaimanapun, ada juga ya sesetengah daripada kita yang sesuai ya dengan kaedah injection ni ya, dan mereka juga tidak kisah ya untuk ke klinik dan mendapat suntikan setiap 3 bulan. Okey. So injection ini menyebabkan kita juga tidak subur, sama juga dengan pemakanan pil, menjadikan kita tidak subur, dan of course dengan cara itu kita tidak akan mengandung. Tetapi sekiranya ya, sama ada kaedah pil ataupun injection, sekiranya kita lewat makan pil, selalu lupa, ataupun waktu makan kita tu selalu berubah-ubah, kemungkinan untuk kita mengandung tu sangat tinggi. Jadi untuk makan pil ni kita hendaklah compliant ya, jangan sangat berdisiplin ya untuk makan pil ya. Dan injection pun sama. Kadang-kadang kita lewat 1 minggu ataupun mungkin 10 hari ya pergi lewat untuk injection tu, kadang-kadang kita boleh termengandung oleh kerana tempoh yang kita tidak diprotect ya, tidak dilindungi oleh hormon ni daripada subur. Okey. Jadi compliance ya, maksudnya disiplin untuk makan pil, dan juga disiplin untuk ke klinik ini untuk mendapatkan suntikan itu adalah sangat penting. Kalau membicarakan mengenai side effect ya, side effect dia lebih kurang sama sebab dua-dua mengandungi hormon ya. Sama ada loya, muntah, pening ya, kadang-kadang sakit breast, moody sikit ya, mood swing ya orang kata, dan
kadang-kadang kenaikan berat badan. Kenaikan berat badan ni ramai orang concern ya. Jadi jika concern mengenai berat badan tu sangatlah utama ya. Jadi selalunya puan-puan akan bertanya kepada doktor, ada ke tak pil yang tak naikkan berat badan ni doktor? Jadi selalunya saya akan recommend lah beberapa jenama yang kurang ya menaikkan berat badan. Tetapi puan-puan sendiri janganlah menyalahkan pil yang kita makan dan injection yang kita suntik tu ya penyebab utama kita naik berat badan. Kita sendiri kena menjaga makan kita ya, menjaga diet yang sihat, pemakanan yang seimbang, dan juga kita kena bersenam untuk memaintainkan berat badan kita. Jadi jangan sekali-kali kita menyalahkan satu perkara yang mungkin menyebabkan kenaikan berat badan kita lah. Ya, itu adalah pesanan saya lah ya. Sebab ramai yang menyalahkan perancangan keluarga juga untuk peningkatan berat badan ya selepas kelahiran. Okey, so metod yang seterusnya ya, yang ketiga adalah pemakaian implan. Implan ni adalah bagus untuk sesiapa yang planning ya, yang merancang untuk jarak lama ya baby. Sebab implan ni dia punya ketahanan adalah selama 3 tahun. Sekiranya puan-puan ingin merancang keluarga dalam tempoh 3 tahun dan ke atas, mungkin boleh memilih memakai implan ya. Kita akan memasang implan itu di bawah lengan, di bawah kulit di lengan ya puan-puan, dan sekali pasang untuk 3 tahun. Sangat mudah. Jadi kita tak perlu nak ingat makan pil hari-hari ya. Ataupun pergi ke klinik 3 bulan sekali untuk injection. Itu agak mudah ya untuk ibu-ibu yang bekerja ya. Dan jika bertanya apakah efek implan ni, sama juga macam injection tadi ya. Dia hormonnya sama dengan injection, progesterone only, dan tidak mengurangkan susu, dan side effectnya lebih kurang sama ya. Pening, loya, mungkin ada kenaikan berat badan ya, ada mudi ya, ataupun period yang tidak teratur, ataupun sesetengah orangnya tidak mendapat period selama pemakaian implan, dan itu adalah agak normal ya untuk 30% pesakit yang memakai implan ya. Jadi sekiranya sesiapa yang di luar sana atau perempuan di luar sana yang ingin memakai implan dengan lebih lanjut untuk mendapatkan apakah ini dia punya kesan sampingan ataupun untuk follow up ya, sekiranya berlakunya masalah sama ada period tak teratur, puan-puan semua boleh datang ya semula dan bertemu kepada pakar sakit puan anda untuk membetulkan semula ya keadaan tersebut ya. Kita ada cara-cara yang tertentu untuk membetulkan semula keadaan period yang tak teratur ya. Okey, doktor ingin menyentuh metod yang terakhir, di mana metod ni tidak melibatkan hormon ya, dan boleh digunakan untuk jangka panjang. Yang dipanggil ya, nama alat ni adalah intrauterine device ya, ataupun alat di dalam rahim ya, yang kita pasang di dalam rahim. Alat itu sendiri tidak mempunyai hormon, jadi dia tidak mengganggu hormon di dalam badan isteri ya, puan-puan semua. Dan dia bertahan ya, boleh sepanjang 5 tahun. Untuk jangka panjang, alat ni agak bagus ya untuk dipraktikkan ya. Dia tidak mengandungi hormon, tidak mengganggu hormon kita, tidak mengganggu period kita, dan tidak ada isu kenaikan berat badan, tidak ada isu period tidak teratur ataupun emosi ya, sakit kepala, itu semua tidak ada. Cuma alat dalam rahim ni, dia punya kesan sampingan utama dia adalah dia boleh menyebabkan period yang agak heavy, banyak ya, dan juga keputihan ya, mungkin banyak untuk tempoh kemungkinan 3 hingga 6 bulan pertama pemakaian. Selepas itu kebanyakan bila rahim tu sudah beradaptasi dengan IUCD, selalunya period kita akan back to normal. Okay. Jadi saya rasa pilihan ya untuk merancang keluarga ini adalah di tangan puan-puan, dan atas persetujuan suami ya. Ini adalah mesti persetujuan suami,
dan sekiranya ini mendapatkan maklumat yang lebih lanjut ataupun pertanyaan yang bermain di fikirannya, hendak bertanya kepada pakar-pakar sakit puan anda, perempuan semua boleh datang dan kita boleh berbincang dengan lebih lanjut mengenai apakah metod yang puan-puan semua rasa yang paling sesuai untuk puan-puan, ya. Sekiranya untuk jangka pendek, pada saya penggunaan kondom ataupun waktu subuh ataupun makan pil adalah lebih sesuai. Sekiranya untuk perancangan keluarga yang agak panjang, maksud saya tempoh nak dirancang tu lama, 3 hingga 5 tahun, mungkin puan-puan boleh menggunakan kaedah implanon ataupun IUCD. Alright. Jadi saya rasa secara kesimpulannya, kita sebagai orang Islam, ya, kita faham yang setiap anak itu adalah rezeki yang Allah bagi, betul, ya, tetapi pada masa yang sama kita juga, dan Allah juga memberi kita keringanan, ya, bukan maksud saya kemudahan, sebab pada saya Islam itu mudah. Jadi bukanlah membebankan kita untuk mendapatkan anak itu setiap tahun, ya, dan memberikan kesan sampingan, ya, kepada ibu dan juga anak itu sendiri. Jadi kaedah untuk menjarakkan keluarga, ya, menjarakkan keluarga secara berkala, ya, pada saya amatlah penting, dan para ulama kita juga pun berkata ia adalah harus, ya. Okey, jadi sekiranya saya ada perkara yang ataupun kata-kata yang saya tersilap, ya, saya minta maaf, dan saya harap perkongsian ilmu saya pada pagi ini dapat bermanfaat untuk semua yang mendengar, ya. Dan sekiranya ada pertanyaan lebih lanjut yang ingin dapat lebih detail, ya, lebih jelas, ya, bolehlah bertemu dengan saya sendiri atau mana-mana pakar perubatan sakit puan yang lain. Dengan itu saya sudahi dengan ucapan terima kasih kepada semua yang sudi mendengar pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.